Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini 1 Ramadan, saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua anda yang menonton, subscribers kita, followers kita yang follow saya daripada awal sampai sekarang kita ada 200,000 subscribers. Saya mendoakan semoga Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Sahabat-sahabat, saya telah diberikan satu video yang saya fikir menarik untuk diberikan reaction. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Saya seperti biasa, saya sudah ulangi perkara ini. Pertamanya, kantin mesti dibuka. Kedua, mesti ada dari segi pendidikan berkaitan dengan kesedaran dan juga hormat, ya. Khususnya sekolah-sekolah yang mempunyai anak-anak yang bukan beragama Islam. Jadi proses pendidikan untuk memahamkan dan menghormati maknanya antara satu sama lain sangat penting dalam konteks Ramadan ini. Jadi saya ingat proses itu guru-guru mempunyai pengalaman untuk menguruskan sebarang isu ataupun dari segi penghormatan itu diberikan oleh semua pihak, insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan reaction sedikit berkaitan tentang isu hari ini yang panas walaupun baru masuk awal Ramadan. Sahabat-sahabat, sejak bertahun-tahun lepas, saya sendiri seperibadi menjadi salah seorang yang memang agak pelik dan tak selesa apabila kantin sekolah, kedai makanan di R&R dan kedai-kedai makan biasa ditutup apabila tiba bulan Ramadan. Sebab bukan semua orang diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan ada sebahagian orang yang telah diharamkan untuk berpuasa. Mereka tak boleh puasa, orang yang diharamkan ni tak boleh puasa, dan kalau puasa juga, mereka akan dikira sebagai berdosa. Saya nak ajak anda untuk turuti isu yang saya nak bangkitkan ini satu persatu. Yang pertama, orang bukan Islam di Malaysia, mereka tidak patut menerima impak apabila tiba bulan Ramadan. Oleh itu, Alhamdulillah, sejak sekian lama, restoran-restoran umum seperti KFC, McDonald dan kedai-kedai makan makanan khusus untuk bukan Islam tidak pernah ditutup. Oleh sebab itu, mereka tak pernah mempertikaikan kerana mereka tidak menerima impak berkenaan. Jadi itu tak ada isu yang besar. Tapi saya akan jadi pelik kalau kumpulan orang bukan Islam ini mereka mempertikaikan mengapa kedai Melayu tak buka. Sebab sahabat-sahabat yang bukan Islam, memang kedai Melayu mempunyai majoriti pelanggan dia Melayu. Dan mereka hampir kesemuanya adalah orang yang beragama Islam. Maka sudah patut kedai itu dia tak buka. Kalau dia buka, dia tak banyak untung. Banyak rugi saja. Sebab orang Melayu Islam, kita berpuasa pada bulan ini. Lebih baik bagi orang Melayu Islam ini yang menjadi owner kepada restoran-restoran dan kedai-kedai makan ni, mereka buka waktu nak buka puasa. Kerana waktu itulah pelanggan ramai. Sebab tu kalau kita tengok juga pada bulan Ramadan ni, ramai peniaga kedai makan dia buka gerai-gerai di bazar-bazar Ramadan. Sebab lebih banyak untung dekat situ selain lebih mengikuti peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri masing-masing. Kedua, apabila bermusafir jauh seperti pulang ke kampung saya di Perlis ataupun ke kampung saudara mara isteri saya di Kedah, saya agak tak selesa kerana banyak R&R tidak dibuka pada waktu siang hari. Kerana di kawasan-kawasan berkenaan, majoriti orang adalah orang musafir yang dibenarkan untuk tidak berpuasa. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan musafir, maka gantilah puasa itu pada hari yang lain. Anda boleh rujuk pada 185 surah Al-Baqarah. Siapa yang bermusafir, dia nak puasa, silakan untuk berpuasa. Siapa yang tak nak puasa pun tak ada masalah untuk dia tak berpuasa. Kerana ini adalah keringanan yang Allah Ta'ala sudah bagi lesen kepada dia yang kita tak boleh nak halang. Kecuali kalau musafir itu menyebabkan kelelahan yang berat dan mengganggu kesihatan dan kekuatan tubuh badan dia. Dan nak sambung perjalanan tu akan jadi masalah apabila dia berpuasa, maka wajib pula dia untuk tak berpuasa. Kalau dia puasa sehingga mengakibatkan kecelakaan, kemalangan dan seumpama dengannya, maka dia dikira sebagai berdosa atas perbuatan berkenaan. La darar
wala dhirar. Tetapi malangnya, macam mana kita nak makan, macam mana kita nak minum apabila RNR tutup habis-habisan. Kadang-kadang di satu RNR tu buka satu kedai je. Kadang-kadang hampir ke semua kedai-kedai tu dia tak buka. Ia menyukarkan golongan-golongan yang telah diberi kelonggaran ini untuk tidak berpuasa. Sahabat-sahabat, tidak menyediakan makanan bagi mereka yang memerlukan selama bulan Ramadan seperti musafir, seperti mana yang kita sebut tadi, menunjukkan kurangnya pemahaman atau penghargaan terhadap prinsip-prinsip keagamaan dan kelonggaran yang diberikan di dalam Islam. Yang ketiga, isu wanita hamil, wanita menyusu anak kecil, orang yang sakit sehingga sakit dia menyulitkan dia untuk berpuasa, atau dia ada penyakit yang memerlukan dia makan pada tempoh-tempoh masa dan waktu siang. Maka mereka ini dibenarkan untuk tak berpuasa, jadi mereka boleh makan. Jadi kalau kita kata tak boleh buka kedai-kedai makan, ataupun mungkin mereka ini bekerja di sekolah, cikgu-cikgu yang mengandung kerja di kat sekolah, kantin pula ditutup, maka sukar untuk dia untuk makan. Yang keempat, budak-budak yang tak baligh lagi. Dan biasanya budak-budak yang tak baligh ini duduk sekolah rendah. Dan isu inilah yang diangkat di dalam video yang kita tengok daripada Menteri Fadlina Siddiq tadi. Kebanyakan budak-budak kita dekat sekolah ni, terutama di sekolah rendah, mereka ni tak baligh lagi. Adakah Islam wajibkan mereka dan paksa mereka untuk mereka berpuasa? Atau memang Islam memberi kebenaran untuk kita mendidik mereka berpuasa dengan memaksa tutup kedai-kedai makanan yang ada di sekolah-sekolah mereka? Pastinya tidak. Budak-budak yang tak baligh lagi, dia tak wajib puasa. Dan tak ada mana-mana dalil agama untuk suruh kita paksa mereka untuk berpuasa. Apatah lagi mereka dalam proses pertumbuhan, perlukan nutrisi yang lebih berbanding kita yang sudah dewasa. Kita sendiri pun kalau anak kita tak mau makan dengan sengaja, kita marah dia. Sebab kita tahu makan penting untuk pertumbuhan tubuh badan dia. Dan kalau benar kita nak didik mereka, didiklah mereka menahan makan dan minum serta hawa nafsu dengan merasa tidak tergoda apabila orang lain makan. Puasa bukan sekadar didik orang tak makan ataupun didik orang tak minum saja. Kita tahan makan, tahan minum saja. Bukan. Tapi puasa didik kita untuk tidak makan, tidak minum kerana mentaati perintah Allah SWT. Kita kena kawal nafsu kita, jadikan diri kita sebagai seorang yang jujur terhadap agama kita. Kadang-kadang sentimen kita ni agak pelik, sehingga apabila menteri bagi arahan untuk buka kantin sekolah untuk budak-budak, kita melenting dengan mengatakan menteri tidak sensitif dengan penghormatan terhadap bulan Ramadan. Padahal tak macam tu. Makan di bulan Ramadan kerana kita tidak diwajibkan puasa tidaklah menyebabkan kita tak menghormati kemuliaan Ramadan, dan tidak sedikit pun akan mencalarkan kemuliaan Ramadan. Akses makanan perlulah diberikan kepada orang yang patut dan perlu, sekalipun di dalam bulan Ramadan. Kalau budak-budak perlu, maka mereka patut menerima akses berkenaan. Kalau orang yang sakit perlu, maka mereka perlu mendapat akses berkenaan. Kalau orang yang bukan Islam perlu untuk makan, maka mereka perlu dapat akses makanan. Demikian juga kalau orang yang sakit, wanita-wanita yang hamil dan seumpama dengannya, maka mereka lebihlah perlu untuk mendapatkan akses untuk makan ataupun akses untuk membeli makanan. Bahkan kalau kita dengar sungguh-sungguh kenyataan menteri, dengar dengan tenang, dengar dengan sabar, apatah lagi dalam bulan Ramadan ni, sebenarnya menteri dah cukup berhati-hati di dalam ucapan dan kata-kata dia. Beliau sangat-sangat menekankan untuk pendidikan berpuasa tetap ditekankan oleh guru-guru di sekolah. Bukan sekadar kata buka kantin saja, tapi dia sebut tentang isu menghormati orang lain dan seumpama dengannya. Pada pandangan saya, bulan Ramadan sepatutnya dijalani seperti bulan-bulan yang lain. Kita masuk kerja, anak kita masuk sekolah, kita bersenam, kita bersukan, ada waktu kita jalan-jalan dan sebagainya seperti biasa. Cuma bezanya bulan ini umat Islam kita berpuasa, kita tak makan, kita tak minum. Siapa yang tak puasa nak makan dan minum, silakan. Ia tak sedikit pun mempengaruhi orang yang berpuasa. Sebab orang Islam ni bila dia puasa, dia kuat. Dia bukannya dia tak kuat, dia jadi lemah. Apatah lagi kalau tengok orang yang tak puasa, adakah dia akan jadi lemah? Tak, dia tak akan jadi lemah. Tengok anak-anak dia makan, adakah dia rasa teringin nak makan dan terus dia batalkan puasa dia hanya kerana melihat anak dia makan? Pastinya tidak. Dan saya juga nak tekankan, kalau dia memang dah diwajibkan puasa, tapi dia tak puasa dengan sengaja, orang lelaki, kuat, sungguh, tubuh badan dan sebagainya, dia pun tak musafir, duduk kat rumah dia saja, memang geng plastik hitam punya, maka kita kena serahkan mereka kepada pihak penguatkuasa agama untuk ambil tindakan. Kita buat report dan pihak Jabatan Agama ataupun penguatkuasa agama akan ambil tindakan dan jalankan tugas. Dan saya nak ingatkan, report ni bukan isu puasa saja. Isu solat pun sama juga. Tapi kita ni pelik sikit. Orang tak puasa, kita report. Orang tak solat, orang berkhaluat terang-terangan di TV dan YouTube,
kita buat dek saja. Padahal sama saja. Kita boleh buat repot juga. Tapi kita tak buat. Sebab orang tak puasa lebih mencalarkan wajah Ramadan berbanding orang yang tak solat. Itulah pada pandangan sebahagian daripada kita. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Saya harap bulan Ramadan ni kita dapat menghayati Ramadan ini dengan lebih baik. Sahabat-sahabat, untuk menambahkan semangat kita bulan Ramadan ni, saya bulan Ramadan ni dah cetak 1000 set Sahih Al-Bukhari untuk anda miliki. Buku Sahih Bukhari ni saya dah cetak, siap ready untuk anda miliki. Buku ni diterjemahkan daripada buku bahasa Arab yang saya pegang ni kepada bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Arab dia 1 jilid saja, muka surat memang banyak juga. 1280 muka surat, tapi kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu Malaysia kepada 7 jilid. Yang bahasa Arab pun ada, yang bahasa terjemahan pun ada di dalam buku ni. Ada 97 bab, ada 7563 hadis yang sahih. Kitab ni sahabat-sahabat biasanya dirujuk dengan nama Sahih Al-Bukhari, tapi nama asal dia yang Imam Bukhari sebut ialah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Saya dah letakkan dekat bahagian muka depan tajuk asal bagi buku ini. Ini tajuk asal bagi buku ni. Apa maksud daripada tajuk asal ni? Al-Jami' maksudnya adalah kumpulan lengkap hadis Rasulullah yang merangkumi semua bidang keperluan hidup umat Islam. As-Sahih maksudnya semua hadis yang ada dalam karangan kitab Sahih Al-Bukhari ini adalah hadis yang sahih menurut Imam Al-Bukhari. Dan Al-Musnad maksudnya hadis-hadis karangan Imam Bukhari ataupun tulisan susunan Imam Bukhari ini mempunyai sanadnya yang bersambung hingga kepada sahabat yang merawikan sesuatu hadis, sama ada dalam bentuk pertuturan, perlakuan dan pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir disebut Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ringkasan daripada seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunanihi wa ayyamihi, bermaksud hadis ini adalah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di sepanjang hidup baginda. Jadi jangan tunggu lebih lama untuk anda dapatkan. Ambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk anda segera dapatkan buku Sahih Al-Bukhari ini. 7 jilid dengan box yang eksklusif. Harganya adalah RM655 sahaja. Tapi sempena bulan Ramadan ni saya nak belanja anda RM55. Jadi anda cuma perlu bayar RM600 sahaja. Tetapi ia tertakluk kepada stok 200 set sahaja. Anda boleh tekan dekat bahagian bawah, dekat bahagian produk di bawah untuk membuat pembelian. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Moga-moga kita dapat berkongsi ilmu, kita dapat upgrade ilmu sama-sama, kita dapat menambahkan kasih dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.